Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Peruntukan sebanyak RM50.716 juta disalurkan kepada Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah tahun ini melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia bagi melaksanakan 25 projek pembangunan infrastruktur, ekonomi dan modal insan. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri berkata, program-program baharu pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET juga ditawarkan di Kolej Kedah. Ia termasuklah kursus teknologi kenderaan elektrik dan teknologi kecerdasan buatan AI yang menjadi kehendak pasaran ketika ini. Beliau juga menyeru kepada Pusat Tahfiz seluruh negara untuk menghubungi KKDW bagi mengadakan kursus-kursus TVET dan diberikan bantuan bersesuaian. Hentikan perbuatan menghina agama di media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, orang ramai seharusnya menggunakan platform tersebut untuk merapatkan hubungan serta mengeratkan perpaduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menafikan dakwaan wujud draft perjanjian berkaitan tuntutan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang dengan Kerajaan Madani. Datuk Seri Fadilah yang juga Ketua Whip Kerajaan Perpaduan berkata, tiada sebarang draft dokumen diserahkan atau diterima semasa pertemuan beliau dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin di Parlimen pada 19 Mac lepas. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadil turut menafikan dakwaan tersebut. Ia sekadar sesi mendengar permintaan dan tawaran PN, malah tiada perbincangan mengenai perjanjian. Pengisytiharan kekosongan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baru susulan kematian penyandangnya akan dibuat selewat-lewatnya minggu depan sebaik segala urusan pengemumian selesai. Lee Ki Hyong menjadi adun Kuala Kubu Baru sejak 2013. Mendiang meninggal dunia Isnin lalu selepas bergelut melawan kanser sejak beberapa tahun lalu. Perlis, Hulu Perak dan Beaufort, tiga kawasan dikenal pasti dilanda gelombang haba atau suhu panas tahap 2. Suhu maksimum harian direkodkan pada 37 hingga 40 darjah Celsius bagi tempoh sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Jabatan Meteorologi memaklumkan 29 kawasan di Semenanjung, 3 di Sarawak dan 1 di Sabah merekodkan suhu panas tahap 1 atau berjaga-jaga. Sementara itu, susulan amaran gelombang haba di 6 daerah di Kedah, APM menasihati orang ramai sentiasa berjaga-jaga dalam keadaan cuaca panas ketika ini bagi mengelak sebarang perkara tidak diingini berlaku. Kesemua kawasan itu mencatat suhu maksimum harian 37 hingga 40 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. 65 penduduk daripada 17 keluarga hilang tempat tinggal apabila 10 rumah yang didiami terbakar di Kampung Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Tiada mangsa cedera atau kemalangan jiwa dilaporkan. Jumlah kerugian dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Kawalan sempadan Malaysia-Thailand di Kelantan akan terus diperketat susulan Sungai Golok mulai kering sejak beberapa hari lalu. Menurut Ketua Polis Kelantan, Dato' Muhammad Zaki Harun, tindakan tegas akan diambil terhadap pihak yang cuba menyeberang sempadan secara haram. 2,623 kematian akibat penyakit TB direkodkan tahun lepas. Angka itu membimbangkan dan Menteri Kesihatan mahu proses pengesanan awal dipertingkat selain memulakan rawatan secepat mungkin. Gejala TB antaranya batuk berpanjangan melebihi 2 minggu, demam, berpeluh waktu malam dan batuk berdarah. Guru perlu mendapatkan persetujuan ibu bapa pelajar sebelum merakam gambar pelajar bagi tujuan kandungan media sosial. Kementerian Komunikasi menerusi SKMM akan bekerjasama dengan platform media sosial menurunkan mana-mana kandungan yang mempamerkan pelajar sekolah sekiranya menerima aduan. Garis panduan telah dikeluarkan Kementerian Pendidikan pada 2017 berhubung nilai dan etika penggunaan media sosial oleh guru dan murid.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerima 623 aduan sepanjang 13 hari OPS pantau yang dilaksanakan pada 12 Mac sehingga 23 Mac lepas. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata, daripada jumlah itu, 3 negeri iaitu Selangor, Kuala Lumpur dan Johor mencatatkan aduan tertinggi daripada pengguna. Dalam pada itu, sebanyak 20,854 premis diperiksa di seluruh negara. 3 negeri iaitu Perak, Pulau Pinang dan Sabah merekodkan kes paling tinggi. Suara belia terus diangkat menerusi jelajah aspirasi orang muda Johor yang akan dipergiat ke seluruh daerah. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, usaha dibuat bagi memahami keperluan dan cabaran dihadapi belia selain memastikan tiada yang tercicir dalam aspek pembangunan. Lebih 10,000 jemaah hadir dalam program Ihya dan Erat Ramadan bersama geng Subuh Macam Jumaat yang diadakan di Masjid Wilayah Persekutuan. Program seumpamanya mampu memupuk sikap integriti dan amanah terutama dalam kalangan penguatkuasa di negara ini. Tabung geng sedekah Ramadan turut dilancarkan bagi memudahkan dan menggalakkan orang ramai bersedekah. Raja Muda Selangor berkenan berangkat menyantuni anak yatim di Masjid Taman Putra Perdana Sepang. Baginda turut berkenan menyerahkan sumbangan Aidilfitri daripada Yayasan Islam Darul Ihsan kira-kira RM64,000 kepada 427 anak yatim di daerah itu. Watikah lantikan juga disampaikan kepada 7 ketua sahabat prihatin bagi daerah Sepang dan Hulu Langat yang berperanan mengenal pasti anak yatim baharu untuk disantuni. Seramai 100 keluarga asnaf menerima wang sumbangan daripada Persatuan Kebajikan Anak-Anak Pahang (PEKAP) bersempena bulan Ramadan. Sumbangan itu diserahkan oleh Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail kepada rakyat Pahang yang bermastautin ke Kuala Lumpur. Kerjasama dengan PEKAP dapat merealisasikan kerajaan negeri membantu setiap golongan rakyat Pahang. Di Labuan, 14 keluarga dibawa membeli belah menerusi program Rahmah Ramadan Mawib Sinar Aidilfitri. Program bertujuan mengimarahkan bulan Ramadan dengan meraikan golongan kurang berkemampuan seperti asnaf dan anak yatim, termasuk menyampaikan duit raya kepada mereka. Program Jelajah Ramadan Labuan FM menyantuni 86 anak-anak yatim dan asnaf dengan menyediakan perkhidmatan gunting rambut percuma. Anak-anak yatim berusia lingkungan 11 hingga 17 tahun itu turut menerima sumbangan duit raya. Program berlangsung di Kompleks Darul Kifayah Mawib mendapat kerjasama Persatuan Suri dan anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia, Puspanita. 60 penduduk kampung Ngulang Mata Air bergotong royong menyediakan kurma telur dan bubur lambuk sempena Ramadan. Hasilnya 800 pek bubur lambuk dan 150 pek juadah kurma telur diagihkan kepada penduduk. Program dijayakan dengan kerjasama masyarakat setempat. Ia antara program kebajikan bagi mengimarahkan Ramadan mengikut kawasan DUN masing-masing setiap hari. Bagi mengimarahkan Ramadan kali ini, Giat Mara Perlis melaksanakan program Iftar Giat Mara bersama kaki tangan dan keluarga. Dihadiri lebih 30 kaki tangan bersama keluarga. Program ini ke arah memperkukuh keharmonian, kerjasama dan kesejahteraan dalam organisasi yang menjadi fokus Giat Mara Perlis. Menurut pengarah Giat Mara Perlis, Harun Razi, majlis iftar ini dilaksanakan setiap kali Ramadan dengan matlamat nilai kekeluargaan di kalangan warga kerja Giat Mara Arau Kangar dan Padang Besar serta diperkukuhkan. Seramai 10 orang anak seni yang berdepan masalah kesihatan dan keuangan diberikan sumbangan dalam program Ijmal Cinta Ramadan. Penganjur program Ijmal Cinta Ramadan, Datin Rosmariza Datuk Cik Umar berkata, bantuan ini membantu meringankan beban mereka menjelang sambutan Aidilfitri. Antara artis yang diberi bantuan sumbangan dalam program Ijmal Cinta Ramadan iaitu Isma Alif, Zaitun Samion, Dr. Sam Sazali Piramli. Masyarakat perlu mengambil iktibar isu semasa dengan tidak menyentuh sensitiviti mana-mana kaum dan menjadikan amalan hormat menghormati sebagai asas perpaduan. Tunku Besar Tampin, Tunku Said Razman, Tunku Said Idrus Al-Qadri yakin usaha itu akan menjernihkan situasi semasa dan merapatkan jurang antara satu sama lain.
Dan ini pula usaha memastikan keselamatan dan keselesaan warga kampus sentiasa terjamin. Asrama Siswa Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Jitra yang berusia lebih 40 tahun akan diselenggara dan ditambah baik. Menteri Pendidikan Tinggi menyatakannya selepas meninjau keadaan dan kebajikan para pelajar yang menghuni bangunan tersebut. Lebih 7.36 juta rakyat telah mendaftar sistem pangkalan data utama PADU. Ketua Perangkawan menyatakan berdasarkan rekod pendaftaran itu, lebih 10 juta rakyat merangkumi ketua isi rumah dan tanggungannya telah disepadukan ke dalam pangkalan data. Jabatan Perangkaan menjangkakan peningkatan ketara pendaftaran terutama membabitkan golongan muda. Terminal pembayaran digital yang menyelaras bayaran tanpa tunai BSN Duit Now QR Soundbox diperkenal Bank Simpanan Nasional bersama P-Hunter. Pengenalannya selari hasrat kerajaan untuk tingkatkan penyelesaian digital untuk PMKS. Penggunaannya kini tersedia di 24 bazar Ramadan terpilih sekitar ibu negara. SKMM Melaka optimis sasaran liputan 4G di Melaka mampu mencapai 100% pada 2025 berbanding ketika ini 99.78%. Pengarahnya berkata, jika berjaya, Melaka akan menjadi negeri kedua mempunyai capaian liputan 4G 100% selepas Lembah Kelang. Bagi liputan 5G di Melaka pula, kadarnya mencapai 88.3%. Inisiatif hijau dilancar bagi mempromosi destinasi pembangunan pelancongan lestari negara sekaligus membantu Malaysia mencapai matlamat sifar bersih. Untuk langkah pertama, pelbagai program kesedaran bakal diadakan untuk tingkatkan pengetahuan orang ramai. Suruhanjaya Security Malaysia SC mengarahkan pengasas dan pengarah Quantum Metal Exchange Incorporated QME untuk segera menghenti dan menamatkan penawaran sahamnya kepada orang awam. Arahan itu dikeluarkan kerana QME melanggar keperluan berkaitan di bawah Undang-Undang Sekuriti. Tawaran saham tersebut dilakukan tanpa mendapatkan pengiktirafan dan tanpa mendaftar dokumen pendedahan dengan SC. Ia melanggar Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Pemberian bantuan khas bersasar RM300 kepada peneroka Felda yang berpendapatan RM1,000 bawah disambut baik. Pemberian insentif itu dapat meringankan beban keluarga peneroka. Malaysia kecewa dengan kegagalan Majlis Keselamatan PBB mencapai resolusi genjatan senjata Palestin kali ke-9 pada Jumaat. Resolusi yang dicadangkan Amerika Syarikat itu gagal berikutan tidak mendapat sokongan daripada beberapa negara. Antaranya Rusia dan China yang tidak berpuas hati dengan cadangan disifatkan tidak menyeluruh dan berat sebelah. Sementara itu, Malaysia komited untuk terus menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, terutama barangan makanan. Usaha itu akan dilakukan melalui kerjasama dengan Kerajaan Mesir. Menurut Timbalan Perdana Menteri, barangan makanan akan dibeli di Mesir sebelum dihantar ke sempadan Rafah menggunakan kontena. 170 individu dibunuh tentera Israel dalam serangan di Hospital Al-Shifa yang dikepung. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan turut mengakibatkan kematian 5 pesakit di hospital berkenaan. Israel kepung dan serang hospital itu kerana didakwa kononnya disambungkan dengan terowong digunakan Hamas. 4 lelaki bersenjata terlibat serangan di Dewan Bandaraya Crocus, Moskow berjaya ditahan semasa cuba lari ke Ukraine. Presiden Rusia berikrar untuk kenakan hukuman keras terhadap semua pelaku serangan yang korbankan 137 nyawa itu. Daesh mengaku bertanggungjawab tetapi Rusia mendakwa ada bukti bagi mengaitkan serangan dengan Ukraine. Sementara itu, 2 suspek serangan maut berkenaan dihadapkan ke mahkamah semalam. Agensi berita tempatan melaporkan 2 suspek didakwa di Mahkamah Daerah Basmani. Suspek didakwa atas tuduhan melakukan serangan pengganas yang mengakibatkan kematian. Serangan malam Jumaat itu mengorbankan 137 orang dan mencederakan lebih 180 yang lain. Sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.